Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti yang cikgu janjikan, kelas kedua hari ini cikgu akan ajar kat kamu tentang akhbar, novel dan majalah. Okey, kamu kena ingat akhbar, novel dan majalah adalah perjuangan nasionalisme rakyat negara kita menentang penjajahan British pada tahap yang kedua. Okey, kita tengok akhbar, novel dan majalah. Akhbar, novel dan majalah. Okey, bila kamu belajar tentang topik akhbar, novel dan majalah, kamu kena bersedia dengan contoh akhbar, contoh novel dan contoh majalah serta tema yang dipaparkan. Sebab akhbar, novel dan majalah ni adalah satu medium yang digunakan oleh para nasionalis di negara kita atau oleh golongan intelektual Melayu di negara kita bagi menyampaikan mesej kepada rakyat, bagi menyedarkan rakyat dan bagi memupuk perpaduan di kalangan orang Melayu supaya bangun bersatu untuk menentang British dan menyedari bahawa negara sedang dijajah, menyedari bahawa rakyat sedang dieksploitasi dan nasib kita tertindas di bawah penjajahan British. Jadi untuk menyedarkan rakyat ini, untuk memberi kesedaran kepada rakyat tentang perjuangan bagi menentang British ini, maka akhbar, novel dan majalah digunakan oleh para nasionalis tempatan atau oleh golongan intelektual Melayu dalam menyampaikan mesej. Okey, so setiap satu kamu kena tahu. Okay, yang pertama kita tengok dulu akhbar. Okay, kita tengok akhbar. Mula-mula kamu kena tahu apakah contoh akhbar yang terdapat di negara kita dalam menyampaikan mesej, dalam menggerakkan semangat nasionalisme atau semangat kebangsaan di kalangan rakyat. Contoh akhbar ni kamu boleh ingat paling senang tiga. Utusan Melayu, okay, Utusan Melayu, akhbar Majlis dan akhbar Warta Negara. Ini antara contoh akhbar. Contoh akhbar kalau kamu mampu ingat dua pun cukup. Okay? Contoh Utusan Melayu. Jangan sebut Utusan Malaysia. Sebab Utusan Malaysia tu sekarang. Utusan Melayu adalah akhbar yang ditulis dalam bahasa Jawi. Okay? Utusan Melayu, Majlis dan Warta Negara. Kemudian at least ingatlah contoh penulis. Okay? Contoh penulis yang terdapat dalam akhbar dulu adalah Datuk On Jaafar. Okay. Datuk On Jaafar. Abdul Rahim Kajai. Ini antara contoh penulis akhbar. Abdul Rahim Kajai dan Zabbar. Zainal Abidin. Okey, Zabbar. Kemudian kamu kena tahu, di dalam akhbar ini membincangkan tentang tema yang dipecahkan kepada tiga. Tema dari sudut politik, tema dari sudut sosial dan tema daripada sudut ekonomi. Maka kamu kena at least ingat sedikit tema politik tu apa, tema sosial tu apa dan tema ekonomi tu apa. Sebab melalui tema penulisan inilah mesej itu disampaikan. Mesej untuk menyedarkan orang Melayu bagi menentang British. Mesej untuk menyedarkan orang Melayu bahawa jangan bersikap pasif. Hendaklah orang Melayu menuntut ilmu. Hendaklah orang Melayu cepat berfikir dan bertindak bagi memperjuangkan nasib bangsa. Okey, maka tema itu kamu kena ingat, tema penulisan ni. Yang ketiga kan, tema penulisan. Okay. Yang pertama, tema daripada sudut politik. Berapa banyak nak ingat? Kadang-kadang ada student tanya, cikgu dalam buku teks tu banyak sangatlah cikgu tema politik, tema sosial, tema ekonomi, very hard to memorize. Okay, berapa banyak nak ingat? Cukuplah kalau sekadar kamu ingat dua tema politik, dua tema sosial dan dua tema ekonomi. Okay, kamu tengok Contoh politik. Dari segi politik, tema ni adalah golongan penulis ini, golongan intelektual Melayu atau golongan nasionalis Melayu ini menyampaikan mesej daripada sudut politik ialah mengkritik British. Okay? Mengkritik British. Untuk kamu sebut tentang mengkritik British ni baru ayat fakta. Kamu boleh huraikan. Contohnya mengkritik British kerana bersikap pilih kasih dalam pendidikan. Mengkritik British kerana bersikap pilih kasih dalam pentadbiran. Tidak memberi peluang kepada orang Melayu dalam pentadbiran British secara seluasnya. Mengkritik British kerana mengeksploitasi hasil bahan mentah negara. So kamu boleh pecahkan mengkritik British ni. Yang kedua dari sudut politik ialah
menggesa, menggesa British agar menambahkan orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan British, iaitu Malay Administration Service. Mereka meminta supaya British memberi peluang kepada golongan orang Melayu untuk terlibat dalam pentadbiran British. Sebab ketika British menjajah negara kita, British hanya memberi peluang ataupun jawatan-jawatan peringkat rendah sahaja kepada orang Melayu untuk memegang jawatan dalam pentadbiran British. That's why mereka menuntut agar British membuka peluang dalam Malay Administrative Service ni, memberi peluang perkhidmatan kepada orang Melayu dalam pentadbiran British. Hati-hati sebab Malay Administrative Service ni selalu keluar dalam soalan objektif. Objektif. Hati-hati. Kemudian dari sudut sosial. Kamu tengok pula dari sudut sosial. Dari sudut sosial, tema penulisan akhbar ini adalah menggalakkan pendidikan. Menggalakkan pendidikan di kalangan orang Melayu. Kamu tahu sebelum merdeka ni masyarakat Melayu kurang menyedari tentang pentingnya pendidikan. Bila kita kurangnya pendidikan, maka kita tidak mampu untuk memajukan negara. Kita berada pada takuk yang lama dan bila kita tidak maju dalam pendidikan, maka kita senang diperbodohkan, diambil, dibuli, ditindas oleh penjajah luar. That's why dari segi tema sosial, penulis ini menyeru agar menggalakkan pendidikan di kalangan orang Melayu, menyedarkan bahawa orang Melayu harus mendapat pendidikan. Selain itu, daripada sudut sosial, menggalakkan, menaik tarafkan, cikgu sambung sini, memartabatkan bahasa Melayu, memartabatkan atau meninggikan sekolah dan bahasa Melayu. Sekolah Melayu. Kamu tahu dulu sekolah-sekolah Melayu itu didirikan dalam bentuk yang sangat daif. Sekolah Melayu mempunyai persekitaran yang daif, kemudian hanya berada pada peringkat sekolah rendah sahaja. Jadi golongan cerdik pandai Melayu, golongan penulis-penulis Melayu ini menggesa agar sekolah Melayu dinaik tarafkan, martabatkan sekolah Melayu, martabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara. Dari sudut ekonomi, dari sudut ekonomi, menggalakkan orang Melayu berjimat cermat, menggalakkan orang Melayu berjimat cermat, kemudian menggalakkan, melarang orang Melayu menjual tanah, melarang Melayu menjual tanah. Menggesa British mengurangkan kemasukan orang dagang. Kurangkan kemasukan orang dagang. Kenapa golongan ini menggesa British untuk mengurangkan kemasukan orang dagang atau golongan imigran daripada luar? Sebab kemasukan golongan orang dagang atau kebanjiran golongan imigran Cina dan India secara beramai-ramai seperti yang dibuat oleh British itu mampu menutup peluang ekonomi orang Melayu. That's why golongan intelektual Melayu atau golongan nasionalis Melayu ini dari sudut ekonomi menggesa British untuk mengurangkan kemasukan orang dagang atau golongan imigran. Ni saja, senang kalau kamu nak ingat. Kamu ingat contoh akhbar Utusan Melayu Majlis Warta Negara. Ingat contoh penulis, contohnya Abdul Rahim Karjai, Zabbar, Datuk On Jaafar, dan ingat tema penulisan akhbar yang terbahagi kepada tema sosial, tema politik dan tema ekonomi. Setiap satu tema at least ingat 2. Maka kalau keluar soalan esei atau struktur yang berjumlah antara paling banyak antara 6 hingga 7 markah, actually you can score. Setiap satu benda yang cikgu bagi ni bernilai 1 markah. Kita tengok pula majalah. Yang kedua, majalah. Antara contoh majalah yang ada di negara kita, yang ditulis, yang diterbitkan di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua, yang pertama adalah majalah Guru. Majalah Guru ni kalau ditanya tentang tema penulisan, of course lah Guru tu akan bercakap tentang pendidikan, betul tak? Akan bercakap tentang sekolah. Maka tema penulisan majalah Guru adalah menggalakkan pendidikan. Menggalakkan pendidikan.
Kemudian selain itu, majalah Guru ini membincangkan bagaimana untuk memartabatkan bahasa dan sastra Melayu. Memartabatkan bahasa dan sastra. Cukuplah kalau kamu ingat dua tema penulisan majalah Guru. Okey. Kemudian majalah kedua yang ada, hati-hati sebab nama majalah, nama akhbar ni, nama novel ni selalu keluar soalan objektif. Okey, jadi kamu kena alert benda-benda ni. Kalau keluar majalah Guru, tentulah Guru tu bincangkan hal pendidikan kan. So kamu kaitkan secara logik. Kemudian majalah kedua adalah majalah pengasuh. Majalah pengasuh ni adalah majalah yang diterbitkan oleh ahli kumpulan gerakan Islah atau kaum muda. Jadi majalah pengasuh ni tema dia adalah menjana pentafsiran Islam yang progresif. Okey, menjana pentafsiran Islam yang progresif. Maksud dia menyedarkan bangsa Melayu bahawa Islam tidak hanya untuk ilmu akhirat saja. Islam tidak hanya berkisar tentang ilmu agama saja, tetapi konsep pemahaman ilmu dalam Islam adalah lebih global. Okay? So menjana pentafsiran Islam yang progresif, kemudian menggalakkan nilai-nilai baik di kalangan orang Islam. Menggalakkan nilai-nilai baik seperti yang diseru dalam agama Islam. Okey, majalah ketiga adalah majalah Bulan Melayu. Majalah Bulan Melayu ni ditulis oleh seorang wanita yang bernama Zainun Sulaiman. Nama macam lelaki tau, tapi itu perempuan. Okey, jadi bila majalah ni ditulis oleh seorang wanita, maka kerap kali majalah ni keluar. Dia jadi macam favorite question, okey? Sebab majalah ni ditulis oleh seorang wanita. Yang ketiga, majalah Bulan Melayu. Okay, ditulis oleh Zainun Sulaiman. Okay, majalah ini menekankan tentang apa? Yang pertama, majalah ini menekankan tentang pentingnya perpaduan di kalangan guru perempuan Melayu. Mungkin di kalangan guru perempuan Melayu ada unsur hasad dengki, ada unsur berlumba-lumba. Maka dah ditekankan daripada awal dalam majalah ni, menekankan tema tentang perpaduan di kalangan guru perempuan Melayu. Okay, perpaduan di kalangan guru perempuan. Okay. Satu lagi, majalah ini menekankan tentang menggalakkan pendidikan di kalangan wanita. Maksud dia dalam majalah ini menyedarkan bahawa golongan wanita Melayu perlu mendapat pendidikan seiring dengan golongan lelaki. Golongan perempuan tidak hanya sekadar tinggal di rumah, tidak hanya sekadar menjadi suri rumah. Maka majalah ini menekankan agar golongan wanita diberi pendidikan yang sewajarnya. Okay? So dia menekankan, menggalakkan pendidikan. Menggalakkan pendidikan di kalangan wanita. Okey, habis untuk majalah. Senang kan nak hafal? Cikgu dah bagi contoh akhbar, cikgu dah bagi contoh majalah. Last sekali tentang novel. Okey, tentang novel. Okey, cikgu padam kat atas tu tajuk. Cikgu padam tajuk. Okay, kita tengok pula yang ketiga, novel. Okay, antara contoh novel yang diterbitkan di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua yang bertujuan untuk menyedarkan orang Melayu, untuk menyebarkan semangat nasionalisme di kalangan orang Melayu ni, yang pertama adalah novel Keris Melaka. Okay, novel Keris Melaka. Okay, Keris Melaka ni novel dia tema tentang apa? Keris Melaka novel ni tentang tema menceritakan tentang bagaimana kita harus menghargai, okay, menghargai sumbangan tokoh pahlawan Melaka. Okay. Contoh kita dah belajar sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, antara pahlawan Melaka yang hebat, pahlawan berlima tu Hang Tua, Hang Jebat, Hang Kasuri, Hang Leki dan Hang Lekiu. So dalam novel Keris Melaka ni menghargai sumbangan tokoh pahlawan Melaka. Okay, tu antara tema Keris Melaka.
Novel yang seterusnya, novel yang kedua dan ketiga. Cikgu tulis sebab dua dan ketiga ni ditulis oleh penulis yang sama, iaitu ditulis oleh Ishaq Haji Muhammad atau lebih dikenali sebagai Pak Saku. Okay? Novel Pak Saku ini bertajuk Anak Mat Lela Gila, Anak Mat Lela Gila, dan satu lagi tajuk novel yang ditulis oleh Pak Saku adalah Putera Gunung Tahan. Okay. Putera Gunung Tahan. Tak ada cukup tempat dah. Ada dua novel yang ditulis oleh Pak Saku atau Ishaq Haji Muhammad ni, iaitu Anak Mat Lela Gila dan Putera Gunung Tahan. Kalau keluar soalan mengenai dua novel ni, selalu juga keluar soalan objektif. Okay? Anak Mat Lela Gila dan Putera Gunung Tahan ni, dia punya tema penulisan dia mencakupi perkara yang agak sama, iaitu tema dia tentang semangat cinta tanah air. Okay. Semangat cinta kepada negara atau tanah air. Yang satu lagi adalah semangat untuk menjaga maruah bangsa. Menjaga maruah bangsa. So kamu hati-hati kalau keluar tentang novel Anak Mat Lela Gila dan Putera Gunung Tahan, tema penulisan dia adalah cinta kepada tanah air dan satu lagi pentingnya menjaga maruah bangsa. Okay, hati-hati sebab tema dia lebih kurang sama saja dua novel yang ditulis oleh Pak Saku ni. Dan novel terakhir adalah novel yang keempat, novel Melo Kuala Lumpur. Novel Melo Kuala Lumpur. Okay. Novel Melo Kuala Lumpur ini ditulis oleh Harun Aminur Rashid. Selalu juga keluar soalan objektif, hati-hati. Berkaitan dengan Melo Kuala Lumpur ni, kenapa dia selalu keluar soalan objektif? Sebab tema penulisan Melo Kuala Lumpur ini mengangkat tentang darjat wanita. Bahawa wanita perlu diberi kebebasan. Kebebasan dalam menuntut ilmu. Kebebasan diberi peluang pekerjaan. Kebebasan untuk memajukan diri dan negara. Maka tema itu dikatakan berkaitan dengan emansipasi wanita. Okay? Emansipasi wanita. Emansipasi wanita. Apa dia emansipasi wanita ni? Emansipasi wanita ni merujuk kepada kebebasan wanita. Hak wanita dalam mendapatkan pendidikan. Hak wanita untuk memajukan diri, memajukan keluarga, memajukan negara. Tidak boleh dinafikan. Hak wanita untuk turut sama mengembeling tenaga bersama kaum lelaki bagi memajukan diri bangsa dan negara. Maka itu dirujuk kepada emansipasi wanita. Nampak? Cikgu dah terangkan kat kamu. Ada 4 contoh novel, iaitu yang pertama, Keris Melaka. Keris Melaka mestilah berkaitan dengan sejarah Melaka, menghargai sumbangan tokoh pahlawan Melaka, kan? Kamu cari je yang kalau dikeluar soalan objektif yang mana jawapan berkaitan dengan sejarah Melaka, berkaitan pahlawan Melaka, maka itu adalah novel Keris Melaka. Kemudian novel yang kedua dan ketiga adalah ditulis oleh penulis yang sama, iaitu Ishaq Haji Muhammad atau lebih dikenali sebagai Pak Saku, iaitu novel yang bertajuk Anak Mat Lela Gila dan Putera Gunung Tahan. Okay, tema penulisan dua novel ini lebih kurang sama, iaitu mencintai semangat cinta kepada negara atau tanah air. Yang kedua, menjaga maruah bangsa. Novel yang keempat adalah novel bertajuk Melo Kuala Lumpur, ditulis oleh Harun Aminur Rashid dan tema penulisan dia berkaitan kebebasan wanita atau emansipasi wanita. Okey, dari segi novel cikgu dah sebutkan, dari segi majalah cikgu dah sebutkan, dan dari segi akhbar cikgu dah sebutkan. So sama ada akhbar, novel, majalah ini keluar dalam bentuk soalan struktur atau soalan esei. Yang penting kamu kena ingat contoh nama akhbar, nama majalah dan nama novel, serta at least ingat tema, setiap satu tema yang dipaparkan. Kalau kamu tak mampu nak ingat ke semua, at least tema akhbar dari sudut politik apa dia, tema dari sudut sosial apa dia. Ingat isi yang lebih mudah untuk kamu senang ingat. Okay? Jangan ingat isi yang sukar bagi kamu ingat. Okay, kalau soalan kebat berkaitan bahagian ni, dia biasanya dia akan tanya tentang pada pendapat anda,
adakah akhbar kini masih memainkan peranan dalam meniupkan semangat kebangsaan? Adakah akhbar, novel atau majalah sekarang mampu untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat? Maka terpulang kepada kamu, sama ada kamu nak menjawab ya atau tidak. Jika kamu jawab ya, maka kamu kena beri contoh majalah atau contoh akhbar yang mampu meniupkan semangat nasionalisme rakyat untuk lebih cintakan kepada negara. Contohnya majalah Dewan Masyarakat mampu memupuk masyarakat kita untuk lebih prihatin terhadap isu semasa. Majalah tentang akhbar berita harian memaparkan tentang keadaan negara, menggalakkan kita untuk lebih prihatin dengan isu semasa, menggalakkan kita untuk mengetahui dengan lebih jelas tentang kedudukan ekonomi negara supaya kita terus bangkit untuk bekerjasama. Atau jika kamu menolak bahawa akhbar sekarang atau majalah sekarang tidak lagi berperanan untuk menggalakkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat, hendaklah kamu bagi contoh dan penerangan yang wajar. Mungkin kamu boleh ambil satu contoh majalah hiburan yang tidak menggalakkan rakyat untuk menunjukkan semangat nasionalisme, tapi lebih kepada menunjukkan pengaruh betapa rakyat negara kita telah hilang jati diri akibat dipengaruhi oleh anasir atau budaya barat dari segi pakaian, dari segi fashion, dari segi cara ambil gambar tu, dari segi model berposing, menyebabkan hilang atau lunturnya jati diri sebagai rakyat Malaysia, atau hilang semangat nasionalisme sebagai bangsa timur yang mementingkan nilai ketimuran. Maka kalau ditanya kepada kamu, adakah akhbar, novel dan majalah sekarang mampu memupuk semangat nasionalisme, maka kamu hendaklah bijak untuk menerangkan dan memilih contoh yang sesuai. Sama ada kamu bersetuju bahawa akhbar, novel dan majalah masih berperanan untuk meniupkan semangat kebangsaan di kalangan rakyat kita, atau merosakkan bangsa dengan pengaruh-pengaruh barat yang terdapat di dalam akhbar, novel dan majalah. Okey, itu sahaja untuk dari cikgu. Terima kasih kelas. Jika ada apa-apa masalah atau persoalan, kamu boleh tanyakan pada cikgu pada setiap cikgu harap kamu subscribe, kamu like, kamu share dan kamu boleh hantar komen seberapa banyak. Nanti cikgu akan cuba untuk menjawab. Okey? Terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.